Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Insyaallah. Allahumma shalli ala Subhanallah, subhanallah. Khair. Jatuh, mic jatuh. Okey, khair. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama-mula selama-lamanya, mari kita sama-sama banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Dalam siri pengajian kuliah online kita, insya-Allah. Dalam Lisanul Haq, dalam kitab Lisanul Haq, insya-Allah dalam bab yang pada malam ni kita akan sentuh tentang kalam yang menguat jiwa atau penguat jiwa pada kalam, insya-Allah. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT, terima kasih kepada yang dah bersiaran, terima kasih kepada yang bersiaran pada malam ni, yang baru ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, yang lama dan istiqomah, syabas dan tahniah. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, khair, bantu sebarkan dulu, insya-Allah, bantu sebarkan. Bantu sebarkan, ajak lagi sahabat-sahabat kita mungkin yang masih ada di luar, tidak dapat notification mungkin. InsyaAllah, bantu sebarkan, tag pada kawan-kawan kita, untuk kita teruskan pengajian kita pada malam yang penuh barakah. Alhamdulillah. Baik, jadi sedang jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita meneruskan kajian kita, mari kita pertamanya perbetulkan niat, insya-Allah. Perbetulkan niat kita ni hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Perbetulkan niat kita untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, maka inilah menjadi susah dalam perjalanan, terutama dalam bab ibadah ni. Dalam bab ibadah ni yang kita perlukan mujahadah yang sangat tinggi, terutama untuk kita istiqamah, insya-Allah. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kajian ilmu kita pada malam ni, mari kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala diberikan keberkatan kita dan kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita untuk terus istiqamah dalam pengajian ni. Setiap malam Allah izinkan kita dengan kudrah dan iradahnya dapat kita meneruskan kajian ilmu kita untuk kita merungkai satu persatu. Mudah-mudahan kehidupan yang kita lalui hari ini, hari demi hari, tahun demi tahun, kita dah masuk pun tahun baru Masihi, dan dalam tahun Hijriyah atau Hijrah kita dah melepasi dah ke depan dah tuan-tuan. Kita dah 5 bulan ke depan dah. Apapun perubahan tahun, perubahan hari, perubahan bulan itu menunjukkan penambahan dalam umur kita. Sudah pasti kita harapkan penambahan yang paling penting adalah penambahan dalam kefahaman. Makin lama kita hidup, kita nak makin banyak ataupun makin dalam kefahaman kita, makin luas kefahaman kita, makin jelas, yang paling penting makin jelas kefahaman kita. Terhadap apa? Terhadap kehidupan ini. Kita tak nak hidup kita banyak salah faham. Ini yang berlaku. Bila banyak salah faham, apa yang berlaku? Kita sering kali faham. Kita tahu apa yang akan berlaku apabila salah faham ini sering kali berlaku. Ini pergaduhan. Bila salah faham banyak berlaku dalam kehidupan, maka pergaduhan akan banyak ditimbulkan. Jadi kita tak mahu hidup makin lama makin banyak salah faham, kekeliruan, terutamanya dengan diri sendiri, kekeliruan dengan diri sendiri. Ini yang kita tak mahu. Dengan pasangan, dengan keluarga, dengan dipanggil apa? Sekeliling kita ni kita tidak mahu mewujudkan ketidaksefahaman. Dan ini mesti bermula dari diri kita dulu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa-apa dirimu kamu tak perhatikan. Khair, jadi sebenarnya yang memuliakan Allah Subhanahu taala, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni menyentuh tentang kalam penguat jiwa. Dulu dalam tajuk yang lepas saya ada sentuh tentang kalam yang menghidupkan jiwa, kalam yang membezakan kebenaran dengan kebatilan. Dan pada malam yang penuh barakah ni kita fokus terus kepada kata-kata ataupun kalam atau lisan yang menguat terus jiwa. Baik, jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Khair. Jiwa ni pertamanya disebut tentang jiwa, qalbu. Ia dibina dengan keimanan. Dia dibangunkan dengan keimanan. Yang boleh menguatkan jiwa kita hanya dengan keimanan. Tiada lain daripada itu. Bila jiwa kita lemah atau jiwa kita sakit, kata ulama, ada 3 jenis keadaan hati atau jiwa atau qalbu. Qalbun mayyit, ini qalbun, yakni jiwa yang mati. Qalbun marid, jiwa yang sakit. Qalbun salim, jiwa yang sejahtera. Baik. Bagaimana nak mencapai tahapan keadaan jiwa yang sejahtera? Ini jiwa yang kuat. Dia sihat ni, sejahtera ni kuatlah. Yang ini dengan kita kembali memokuskan atau memusatkan ataupun menyusun aturkan kalam ataupun memilih kalam-kalam yang benar-benar boleh menguat jiwa. Dan ini kita boleh rujuk pada hadis Nabi SAW, yakni ciri yang jelas kita kena faham, yakni kalam yang hanya dibenarkan sebenarnya. Untuk kita lontarkan itu adalah kalam atau berkata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Jadi ciri yang pertama kita kena faham untuk menguatkan jiwa ataupun nak menjadikan hati kita ini sihat adalah kita dengan melatih diri untuk berkata yang khair, yang baik. Cuma kita nak kena pasti apakah kata yang baik itu? Apakah kalam yang terus kita faham tentang kata yang baik itu?
Maka sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, sudah pasti kalam ataupun lisan ataupun kalimah yang menguatkan jiwa bagi orang beriman, itulah kalimah yang dimulakan dengan yang dinamakan Ismul Azim, Allah. Yang bermula dengan Ismul Azim, Allah. Bila kata kalimatullah, kalimah ataupun lafzul jalalah, itu permulaan bagi segala kata-kata. Ini mari kita lihat. Sebelum ini saya sentuh dah dalam bab ini, cuma kita nak lebih terus spesifik. Spesifik, yang ini lebih fokus untuk kita berkata yang berpunca atau yang mesti datang ada kaitannya dengan Allah. Semuanya dari Allah. Cuma yang betul-betul jalurnya itu menuju kepada Allah. Sebab apa perkara yang selain daripada kebaikan, dia tidak akan kembali kepada Allah sebenarnya. Dia tidak dari Allah pun. Allah yang jadikan kebaikan dan keburukan. Tetapi hanya kebaikan saja yang sampai kepada Allah. Selain daripada itu, Allah tidak akan terima. Jadi sebab itu penting kita nak memahami dan mengkaji kalam atau lisan yang mana benar-benar menguatkan jiwa. Itulah kalam ataupun lisan yang dimulai dengan itulah Ismul Azim dipanggil. Ismul Azim. Nama yang besar. Dia bermula dengan nama, tuan-tuan. Bila nama, barulah kita susun kata-kata kita. Nama, sifat dan kata-kata. Jadi kalau ikutkan pembenarahan kata kita ini, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ini pernah kita sentuh dalam kitab Hakikat Kehidupan. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Cuba kita fokus. Yang pertama sekali yang diajar kepada Nabi Adam alaihissalam itu adalah nama-namanya. Asma'akullaha. Asma'akullaha. Semua nama-nama benda dan nama yang paling tinggi itu adalah nama Allah. Semua nama, tuan-tuan, nama. Ya. Contoh, bila tak ada nama ataupun tak ada dipanggil pengganti pada sesuatu benda itu, dia ada nama. Semua ada nama. Sebab itu, nama yang betul-betul menguat jiwa, itu adalah nama Allah. Anda suka ke tak suka, terima ke tak terima, dan ianya tidak memberi maksud yang secara direct. Sebab itu ada orang kata, nama Allah ni tak ada maksud. Dia tidaklah boleh kita bagi erti secara langsung. Kerana makna dia meliputi segala-galanya. Itu dia. Dia memberi makna, yakni memberi satu kesan yang besar dalam hidup kita, terutamanya dalam jiwa kita. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahat jasada kullu fa iza fasadat fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Ala wahya qalbi. Dan diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Itulah dia qalbi, hati. Baik, bermulanya Nabi Adam AS. Fokus ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Nampak? Dan ketika Allah Ta'ala nak menjadikan khalifah, kemudian malaikat bertanya, bagi tahu pada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Surah Baqarah 30. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat ni, tuan-tuan, ketika Allah nak jadikan kita ni bermula dengan Nabi Adam alaihissalam,
Malaikat bagi tahu. Malaikat bagi tahu, bukankah nanti khalifah ini akan buat kerosakan? Tidak cukupkah kami ini yang memuja-muji, yang memujimu? Nahnu nusabbih, menyucikanmu, tasbih, subhanallah, subhanallah. Nampak? Sebab tu kalam yang makhluk Allah ni, dia tak sebut lain tuan-tuan sebenarnya. Dia tasbih. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Nampak? Maknanya, kalau kita lihat, antara ni, kata-kata ni, kita ni, makhluknya Allah jadikan ciptaan, kejadian yang bernama khalifah atau manusia ni, dia kena, keistimewaan dia adalah dia boleh berkata-kata. Ni yang kelebihan. Dan kata-kata pada manusia ini adalah kata-kata yang pelbagai cara. Macam-macam kata-kata yang keluar daripada mulut manusia ini, lalu dibahagikanlah pada dua kata-kata itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fujur wa taqwaha. Allah ilhamkan ketakwaan dan kefasikan. Yang mana keluar ni bermula dengan kata-kata. Kata-kata ni akan menerajui kehidupan kita nanti. Sebab tu banyak dengan kata-kata. Sebab tu Al-Quran itu dengan kata-kata. Kalamullah. Nampak? Al-Quran itu diturunkan dengan kata-kata lah. Cuma terjemahan dengan perbuatan. Tapi untuk kita faham sesuatu perkara itu mestilah dengan kata-kata. Betul tidak? Kalau tak ada kata-kata atau tak boleh nak bercakap macam contoh saya malam ni, tak boleh nak berkata-kata, so macam mana nak mengajar? Betul tidak? Bolehlah kita buat bahasa isyarat, tapi ada kata-kata juga, tapi dalam bentuk bahasa isyarat. Hanya orang yang faham je lah dengan simbol-simbol bahasa isyarat masih terikat dengan kata-kata, lisan, kalimah. Khair. Jadi maknanya, kalau kita rujuk balik dalam perbahasan ini, kata-kata ni sepatutnya tidak boleh sebarang kata. Tak boleh sepatutnya. Sebab tu dalam hadis yang lain, nanti saya cari matan dia, mafhum hadis, sesiapa yang banyak berkata yang lara, yang selain Allah, maka hatinya akan hitam. Cakap benda-benda yang tak ada manfaat. Cakap tentang barang, cakap tentang benda, cakap tentang dunia. Cakap yang tak ada kaitan dengan Allah. Hati-hati. Dan lebih parah apabila kita bercakap tentang Allah, dia tak suka. Itu lebih parah. Sebab dia dah menentang kalimatullah. Dia telah menentang Ismul Azim tanpa sedar. Sebab itu, kita kena faham. Malaikat, nahnu nusabbih. Kami ini bertasbih. Malaikat bertasbih kepada Allah. Bagaimana cara mereka bertasbih? Mengikut cara yang Allah telah tentukan pada malaikat. Binatang lain Ustaz tasbih tidak? Semua tasbih. Wa ima binatang yang kita duk sebut dengan cara cacian. Asyik cacian makian kita sebut. Apa dia? Babi. Kita selalu sebut binatang tu atas kita kait dengan cacian. Tapi sedar atau tidak, babi itu lebih mulia daripada manusia kerana sekiranya manusia tidak memuja-muji Allah. Binatang yang dicela manusia kerana najis dia, bukan kerana kejadian, tuan-tuan. Najis itu pun sebab ada dalam hukum fikihnya, najis mughalazah. Najis berat. Sama dengan anjing pun, mughalazah. Tang mana? Tang air liurnya. Tang basah dia tu. Tapi kalau khinzir, babi ini, ya dagingnya semuanya. Nampak? Tapi binatang ini yang dipandang pada mata kasar kita nampak hina, malah kita kaitkan dengan proses makian. Alat tersebut makian dia,
asal makian dia, habis. Itulah nama binatang yang kita akan keluarkan. Ustaz, apakah jika kita sudah mempunyai kefahaman jelas akan menjamin kita tidak akan melakukan kesilapan? Ya, itu sudah pasti. Kefahamanlah. Anda, contoh. Anda kena faham apa beza kesilapan dan berdosa. Berdosa itu sifat kita. Sebab sifat kita tidak sempurna. Takkan boleh sempurna lah. Tapi melakukan kesilapan, itu bukannya menjadi sebagai alasan. Lah ada manusia buat silap, nak macam mana? Apa gunanya Allah bagi akal? Untuk membezakanlah bainal haq wal batil. Anda tidak boleh bagi alasan, anda boleh buat kesilapan. Nak macam mana Ustaz? Dah terzina, nak macam mana? Macam mana Ustaz? Dah termaki. Macam mana Ustaz? Dah terbuka aurat. Awak tak ada akal ke? Allah kata, awak tak boleh fikir. Berdosa itu pasti. Tapi kesilapan itu jangan dicari-cari. Jadi bila kita dah faham, dah sebut nama Allah, tiba-tiba nak keluar nama caci. Mana mungkin? Maksudnya belum faham lah tu. Sebut Allah, Allah, Allah. Sebut, pergi zikir, apa. Bermaksud tidak sebut dari hati. Dalam hatinya masih ada dunia. Mungkin sebut dengan lisan, tapi tidak dengan iman. Apa yang kita bincangkan malam ini adalah bacaan ataupun kalimah atau lisan yang mesti dimulakan dengan hati. Bukan dengan lisan. Kalau sebut Allah, tapi hati tidak seiring, maka bimbang jadi munafik. Nampak tidak? Bahaya. Sebab tu jangan main-main. Sebab tu belajar diam itu lebih baik daripada bercakap benda yang tidak pasti. Cuma kita ni Allah Maha Pemurah lagi Pengampun. Silap istighfar. Tapi jangan kita mudah suka-suka mengakui ataupun dah nak buat macam mana. Dia panggil apa? Menyerah pada takdir. Menyerah terus macam tu. Itu bukan orang Islam. Kita menerima takdir. Allah kata jangan cakap benda yang buruk. Kita terima. Itu takdir lah tu. Jangan cakap suka-suka. Jangan cakap suka-suka. Itu pasti. Cakap dengan sebab tu akal duduk atas, hati duduk tengah, hati duduk sini, mulut tengah-tengah. Sebab itu yang akan memegang hati, yang memegang lisan tu hati. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Babi tak jelas. Anisa sebut je B-A-B-I, babi. Habis cerita. Babi bukan mencarut sebenarnya. Siapa yang buat babi jadi mencarut ni? Kerana orang bila marah, dia kaitkan dengan mencarut. Sedangkan binatang itu bukan binatang mencarut sebenarnya. Betul tak? Dia haiwan yang bernama babi. Cuma manusia yang tak bertanggungjawab je. Tiba-tiba mengaitkan perkataan babi itu dengan mencarut. Betul tak? Ini yang jadi masalah. Binatang tu tak salah. Manusia yang salah letak binatang itu. Allah tak pernah pun keluar dalam nas yang jelas hadis tentang binatang itu adalah binatang cacian. Tak ada. Malah Allah yang kata an'am balhum adall. Bahkan kamu lebih teruk pada binatang nanti. Hati-hati. Sebab tu kita jangan main-main, jangan cakap kau suka. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi bila kita dah faham, patutnya kita berhati-hatilah berkata-kata. Sebab tu antara ciri orang yang berubah kerana Allah ni, kata-katanya berubah, tuan-tuan. Dia mula bercakap berhati-hati. Dia tak cakap kok suka. Dia cakap begini. Dia tak ada istilah, saya ni, mulut saya ni, bukan apa, mulut dia jahat, hati baik. Saya memang suka kata. Saya tak suka simpan-simpan lah. Ini tak betul ni. Salah tuan-tuan, jangan. Dia panggil mulut tak berlesen atau mulut leza. Dia orang, tapi bukan menyimpan. Tetapi apa yang dimasukkan di sini adalah dia tidak sewenang-wenangnya untuk berkata-kata. Tapi akhir zaman tak. Akhir zaman adalah zaman yang untuk cakap kok suka apa. Lagi pula kita tak perlu bercakap dengan bersuara sekarang ni. Guna ni. Keyboard warrior dia panggil. Keyboard warrior. Ini yang masalahnya sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi sedang mahmulakan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kena faham. Bila kita dah faham. Contoh, air racun, klorok. Siapa yang di sini ambil masa nak kenal klorok? Ke saya kenal klorok ni Ustaz setelah saya minum 3 kali baru saya kenal. Ke nak try dulu, siapa nak kenal klorok dengan minum? Ada? Siapa nak kenal racun dengan kena dulu? Ada? Ke kita boleh baca racun, berbahaya, minum mati katak, tambah belakang. Buat gambar tengkorak, kita pun tengok, oi. Oh, tak boleh. Macam mana buruk dari Allah? Semualah dari Allah. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tu ketakwaan tu. Anda kena faham Puan Anis dan semua. Anda jangan ingat buruk je, oh Allah tu buruk. Jangan. Maksud buruk dari Allah itu maksudnya semua apa yang terjadi itu dengan izin Allah. Tak semuanya Allah jadikan Allah ridha. Anda suka masak? Suka. Adakah semuanya anda masak, anda suka makan? Tak. Kita suka masak. Master chef. Apa nak masak je. Adakah kita suka yang semua kita masak? Tak. Saya masak ikan batin tapi saya tak makan ikan batin. Betul tidak? Allah jadikan semua kebaikan dan keburukan. Adakah Allah redha atas keburukan? Tidak. Allah hanya redha atas kebaikan saja. Jadi jangan duk rasa perasan bila keburukan Allah izinkan Ustaz. Allah izin tapi Allah tak redha. Beza. Contoh iblis, siapa yang izinkan dia untuk menyesatkan manusia? Siapa? Tak ke Allah? Iblis pun tahu adab tahu minta izin dengan Allah. Dan surah Al-A'raf kan ayat 12, 13, 14. Iblis minta izin, Allah izinkan. Kita buat jahat tak minta izin dengan Allah. Jahat dulu baru sedar. Itu tak? Ada yang dalam ni nak minta izin jadi jahat. Kalau dah kata ada buruk dari Allah, kenapa tak minta izin nak jadi jahat? Iblis minta izin. Kita teruk lagi pada iblis lah. Tiba-tiba jahat je. Izin mana jadi jahat? Siapa bagi izin jadi jahat ni? Ni kena faham kalau buruk dari Allah. Kalau betul nak makan buruk dari Allah, kenapa tak minta izin nak buat jahat? Ya Allah, izinkan aku mencuri ini, ya Allah. Allah tak izinkanlah. Janganlah curi. Ya Allah, izinkan aku nak tengking suami aku, ya Allah. Aku nak jadi jahat sekejap dia jadi jahat. Ada? Tak ada. Kita dan maki seguni dulu laki kita tu. Baru sedar. Menangis-nangis tersedar. Sebab apa? Sebab buat tak minta izin. Kalau minta izin, Allah tak izinkan buat jahat sebenarnya. Tapi sebab kita buat tak minta izin, main buat je. Main belasah orang panggil. Main buat. Kok suka akulah katanya. Kok suka akulah. Okey? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ustaz macam pula nak hilangkan lintas hati yang jahat pada mulut kita berkata baik. Yang ini kena faham dulu. Yang ini yang kena faham dulu. Sebab tu berkata dari hati dengan faham, bukan sebut saja. Kalau sebut saja, burung kakak tu boleh sebut. Kalau sebut saja, orang mabuk boleh sebut. Sebab tu pengajian ini nak fahamkan. Nak fahamkan. Faham itu dengan hati. Qulubul la yafqahuna biha. Surah Al-A'raf 179. Ada hati tak nak faham. Sebab hati kita duk sibuk dengan susah hati, dengan sakit hati. Sekarang ni kita sibukkan untuk faham. Tak payah nak kata, lintasan hati macam mana Ustaz? Lintasan hati macam mana Ustaz? Sebab tak nak faham. Sekarang ni fokus. Kali ni aku nak sebut Allah dengan hati, dari hati. Ada? Itu ilmu lah tu. Okey, aku nak kuatkan hati. Selama ni kita sebut Allah, tapi dalam hati, ghairillah. Sebut Allah dalam hati, sedih. Sebut Allah dalam hati, tak bagi suami kahwin lagi. Ustaz ni kan asyik sebut dia. Memang itu pun penyakit yang paling besar pun. Keakuan tu kuat. I am the one tu. Sebut Allah tapi the only one. Macam tadi ada perbincangan. Ada orang cerita kat saya. Dia pergi ceramah tu 6 tahun ikut, konsisten ikut. Bak kematian lagi tu, jangan main-main. Tapi dia tengah ada pula orang kahwin lagi, langsung tak nak bertegur siapa lah. Sebab apa? Dia ingat apa? Dia ingat dia dah ada ilmu. Kalau ilmu tu tak dari hati,
Kalaulah syariat Allah itu nampak keji, tahu pun tidak. Ambil contoh orang yang gagal, tiba-tiba menghukum syariat itu keji. Mengajilah berguna-guni pun. Tak jadi apa. Nampak? Ini sebenarnya mahmulakan Allah SWT. Jadi, sebab itu saya bagi tahu dalam pengajian ini, bila kita dah faham, kita dah dengan ilmu lah. Macam ni lah nak mulakan ni. Kalam menguat jiwa. Macam mana kita boleh faham ni? Dengan ilmu lah. Bila kita faham, kita terus ambil lah. Janganlah kita nak uji pula. Janganlah kita nak persoal pula. Sebab itu apabila kita nak berbicara soal jiwa dan dalil sudah pasti daripada Allah dan Al-Quran itu daripada Allah. Dan Allah bagi tahu zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab untuk orang yang yakin, tak ada ragu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Barulah dia jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau anda masih nak membahaskan bila Allah Ustaz macam mana nak ada tu belumlah. Jadi maknanya sebab itu kena terima, sami'na wa ata'na. Bila sebut saja nak menguatkan jiwa itu dengan Allah, na'am. Sadaqta, benar. Tu terima walaupun tak faham. Terima dulu, faham kemudian. Sepatutnya. Tapi kadang-kadang terima pun tidak, faham pun tidak. Tu dua lagi teruk tu. Okey. Jadi makna terima. Bila kita nyatakan dengan Allah itu kuat jiwa dan dia bersumberkan Al-Quran, ala bizikrillah hitatumainul qulub. Dalil lagi surah Ar-Ra'd tu, ayat 28. Hanya ala bizikrillah, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang, dan tenang itulah kuat. Orang tenang orang yang kuat. Sebab tu kalau kita tengok dalam persilatan, dalam seni pertahankan diri, semua dia punya master sifu dia semua cool, steady. Tu pergerakan dia tenanglah tu. Walaupun pantas dan tegas, laju pergerakan dia, tetapi tenang dalam gerak langkahnya. Jadi sebenarnya mahmulakan Allah SWT. Ya, sebab itu billah itu. Sebab tu Allah ilhamkan stiker billah. Anda ingat main-main ke keluar stiker tu? Anda ingat suka-suka ke? La. Itu billah itu dengan Allah tu conclusion sebenarnya. Dan dia bukan sekadar conclusion, dia adalah permulaan untuk anda menyelami erti kejiwaan yang sebenar. Kalau tidak dengan Allah, maka tidak boleh tuan-tuan. Tidak boleh. Baik, jadi maknanya bila kata faham tadi, soalan tadi kata, Ustaz boleh ke macam mana ni? Bila faham buat jalan, mana belum faham? Orang faham tak buat dah. Bila dah sefahaman, tak adalah pergaduhan. Kalau masih bergaduh, tak faham lah tu. Bukan apa Ustaz dah faham tapi, kalau ada tapi lagi, mana tak faham. Orang yang tak faham, tak ada tapi. Biasanya kalau banyak tapi-tapi ni, orang tak faham. Biasanya kalau banyak bertapi-tapi ni, biasanya akan banyak pergaduhan, perbalahan, penentangan. Jadi hanya mahmulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna jangan kita nak menduga. Kita ni jangan kita dengan Allah SWT ni nak mencuriga. Menguat jiwa itu bila sebut saja Ismul Azim Allah, mau tidak mau kita kena accept. Oh, ya. Dengan Allah aku kuat. Okey. Sekarang ni macam mana nak faham? Macam gitu. Dengan Allah ni. Allah. Tu. Bila kata kita terima, baru datangnya petunjuk. Nak buat apa bagi petunjuk dengan orang tak terima? Betul tidak? Anda dah terima belum? Dah terima belum kalimah Allah tu? Aku terima ya Allah.
Sebab tu asyhadu tu adalah kalimah penerimaan. Dah saksi, nampak tidak? Nampak terima. Ke nak kena dulu? Nak kena hentam dulu, terduduk tertiarap baru nak nampak, atau nampak dulu? Nampak? Asyhadu alla ilaha illallah. Bila kata Allah itu datanglah bersaksi. Itu dah menguat jiwa tu. Sebab tu orang yang mula bersyahadah, orang yang melihat. Melihat apa? Allah. Melihat Allah, Ustaz. Hadis ihsan. Beribadahlah, berhiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tak boleh melihat, kamu kena yakin Allah melihat kamu. Okey, kita pergilah yang kedua option, iaitu yakin Allah melihat kita. Tidak boleh tidak kita keluar daripada dua keadaan ini. Sama ada kita duduk yang pertama, melihat Allah, atau yang kedua, dilihat Allah. Anda pilih. Ikut pada kefahaman masing-masingnya Allah berikanlah. Tapi yang pasti, faham tak faham, anda kena duduk dulu, dilihat Allah. Tak apalah Ustaz, nak kata melihat ni tak reti lagi. Tak apalah, saya yakin Allah lihat saya. Okey, cukup. Titik kat situ. Maknanya terima. Menguat jiwa bila dalam hati Allah lihat, jadi hilanglah ketakutan. Kita hilanglah ketakutan pada benda. Ni, hantu lihat. Dah, hantu lihat lebih takut daripada Allah lihat. Sedangkan hantu sifat buta. Allah sifat melihat. Kita sifat kita buta. Melihat itu sifat Allah. Sama dengan hantu jin pun. Jin tu bukannya boleh melihat nampak kita pun kalau Allah tak izinkan dia melihat. Itu dia. Jadi sekarang ni kita nak mengakui. Kita panggil penyataan. Penyataan. Menyatakan. Alhamdulillah, betul. Banyak kan kata guru saya. Ni statement ni kata guru saya. Banyakkan Allah katanya. Banyakkan Allah katanya. Rupanya setiap tempat tu Allah. Billah. Allah. Semua perkara Allah. Belajarlah dulu tuan-tuan. Sampai melatah pun Allah. Ni melatah. Apa wujud engkau kata. Tak kuat lah. Buat cerita pula tu. Buat cerita pula. Orang gelak, orang suka. Melatah. Dia buat lawak pula dengan melatah. Okay. Sila dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya mengasakan dengan kata dengan Allah, kalam yang menguat jiwa itu mengasakan Allah melihat kita. Sebab itu bila kata berbalik dengan dalil wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Batu malaikat pun jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 32. Nampak? Malaikat mengakui. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rupanya kejadian Nabi Adam AS yang mana kita sehinggalah sampai ke kita tuan-tuan, itu diamanahkan, dipertanggungjawabkan kepada kita untuk tadi menyatakan kalam yang mesti bermula dengan Allah, perbuatan dengan Allah, bercakap dengan Allah, hidup dengan Allah. Itulah tujuan kejadian. Illa liya'budun. Allah
Baik. Jadi sedang jemaah menggunakan Allah SWT. Jadi begitulah sebenarnya seluruh kejadian yang lain. Semuanya memuji Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kelebihan makhluk yang bernama manusia ini, dia bukan sekadar subhanallah, tapi dia lebih besar daripada itu. Apa dia? Allahu Akbar. Takbir. Dalil wa rabbaka fakabbir. Yani mentakzimkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Jadi mulalah kita nak bincangkan bagaimana kalam ta'zim. Saya dah sentuh dah kalam ta'zim. Cuma bagaimana dengan Allah itu pecahannya tuan-tuan. Dengan Ismul Azim itu, maka pecahannya adalah pada kehidupan kita untuk melihat Allah Maha Besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dia. Sebab itu takbir, Allahu Akbar. Malaikat subhanallah. Dalil nahnu nusabbih. Dia kan takbir, tasbih, tahmid. Kejadian makhluk selain daripada jin dan manusia lah. Patutnya jin pun termasuk dalam golongan. Cuma yang benar-benar spesifik adalah manusia. Jin pun tak pasti lagi. Dan kalau jin ini kejadiannya adalah selain daripada manusia, itu termasuklah subhanallah. Nahnu nusabbih 31. Nahnu nusabbih, surah Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu. Yusabbih. Maknanya memuji-muji seluruh kerajaan di langit dan di bumi. Termasuklah jin. Tapi manusia ni, manusia Iqra wa rabbukal akram. Allah. Manusia ni tuan-tuan, kemuliaannya adalah dia mampu membawa nama Allah dan menterjemahkannya dengan kata-kata, dengan perbuatannya, dengan kehidupannya. Ini kelebihan manusia. Subhanallah. Sebab itulah manusia hebat. Bukannya dengan harta benda, itu pun dengan nama Allah. Bila berharta orang panggil kaya. Tak malu ke? Malulah dengan Allah. Orang sebut nama Allah, kita pula perasan kaya. Bila Allah bagi muka cantik, muka je cantik, orang puji cantik. Tak malu ke? Muka cantik buka aurat. Tak malu ke? Orang sebut nama Allah, kita lupa Allah. Hebat dengan nama Allah. Semua. Itu penguat jiwa semua, tuan-tuan. Orang sebut pengasih penyayang. Penyayangnya kamu dengan suami kamu tu. Biasalah. Biasalah, alhamdulillah, cik. Nampak nama kita. Selagi mana masih terlihat nama kita, lemah jiwa kita. Ingat, jiwa hanya kuat dengan nama Allah dan seluruhnya. Tak ada nama kita. Kalau anda nak kuat jiwa, jangan perasan nama kita. Buang habis-habis. Rapat campak kat mana-mana pun buat nama. Sebab kita kuat, hebat, cantik semua dengan Allah. Pahaman yang fujur, yang kerosakan yang menyebabkan kita ghairillah ni. Kalau tidak, kita semua Allah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Kata Allah. Arahan bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dengan. Wa rabbukal akram, Tuhanmu yang mulia. Manusia baca. Malaikat, jin yang lain-lain tasbih saja. Tasbih ni tak perlu lihat. Subhanallah, pejam mata pun boleh. Subhanallah. Malaikat dengan jin. Sebab tu mana-mana yang contoh yang sedang alhamdulillah, kita lupa, saya nak ingatkan, tak apa, tapi semua dah faham. Anda sedang menonton ni, anda sedang berada dalam ruqyah, anda sedang berada dalam rawatan sebenarnya. Mana yang sedang ada permasalahan, anda kena ingat, anda sedang berada dalam rawatan pemulihan kefahaman. Yang mana yang tak ada, yang kata tak ada apa-apa masalah gangguan ke apa, anda menguatkan lagi jiwa anda. Baik.
Sebab tu kalau anda tengok mana-mana gangguan jin ke apa ke tuan, benda-benda tak boleh membaca. Sebut pun kalau tak betul. Oh, macam tu dia. Macam tu dia. Cakap. Dia tak boleh cakap. Ada pun yang boleh cakap, itu pun guna manusia. Dia sendiri tak cakap, tak ada daya. Sebut Allah pun. Allah. Mana boleh sebut betul? Tak boleh tuan-tuan. Lemahnya ciptaan yang lain itu. Melainkan kalau dia dengan Allah. Malaikat untuk tasbih terus. Yang mana jin-jin yang tidak, melainkan jin Islam. Dia dah masuk dalam tasbih pada Allah. Tapi yang boleh bercakap, boleh mengarah, boleh syarah, boleh buat macam-macam dengan sebutan, itu manusia. Lepas tu manusia kalau tengok ustaz nyampang ruqyah, keluar kamu. Dari mana? Keluar. Katanya. Ada jin kata, keluar ustaz. Dari mana? Tak ada jin cakap macam tu. Tak boleh tuan-tuan. Dia boleh menakut-nakutkan saja. Sebab itu kena mulakan dengan kefahaman. Sebab tu Allah suruh baca Iqra wa rabbukal akram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iqra wa rabbukal akram. Iqra ni pada manusia. Apa dia? Bacalah. Jadi nama Allah tu, bila sebut Allah, baca. Bukan sebut. Zikrullah, itu bukan sebut sahaja. Zikrullah, itu ingat Allah dengan perbuatan, dengan percakapan. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nampak? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kan? Dia bukannya dengan sebutan sebut Allah. Ustaz, kenapa saya sebut Allah Ustaz? Tak lari pun jin. Sebut saja, hadir hati tidak. Tidak ikhlas sebut Allah itu. Sebab sebut Allah masih lagi nak kaitkan dengan benda. Sebut Allah nampak lagi takut selain Allah. Macam mana? Sebut Allah masih lagi takut selain Allah. Tak boleh tuan-tuan. Mana boleh sebut Allah tapi takut hantu? Tak boleh Ustaz. Itu kan dalaman. Kalau sekiranya takut dengan benda yang fizikal, yang Allah dah takdirkan kita boleh takut harus. Sebagai contoh luka, jatuh, aksiden yang kerosakan. Tak apalah, ini benda yang tak nampak lagi dah takut. Benda tak nampak tuan-tuan, rasa dia. Seramlah Ustaz, seramlah. Memanglah sebab ditakut-takutkan. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bertembung pun tak berani. Oh, itu Sayyidina Umar Ustaz, kita ambillah semangat tu. Sebab bila kita nak jadi orang yang ditakut-takutkan? Ditakut-takutkan, dimomok-momokkan dengan ambillah dia. Sampai ketua kena tuan-tuan. Ambillah dia. Padahal kita ni makhluk khalifah, pemimpin. Kita boleh piat telinga. Anak-anak saya tuan-tuan kata kalau jumpa benda-benda tu dia, kita picit dia. Amboi, ustaz cakap besar. Tak cakap besar. Kalau cakap besar, besarkan diri. Itu cakap besar. Saya ni bukan cakap apa. Setakat saya ni saya bolehlah buat. Itu cakap besar tu. Saya ni, suami saya tu saya pandai jaga saya. Dia, suami saya ni, saya tahu sangat apa kelemahan, saya tahu suami saya tu. Besar cakap nampak? Cakap besar ni bila lupa Allah. Tapi kalau cakap itu dengan Allah, mana benda tu? Aku picit-picit kau nanti kau. Mana katanya? Itu dengan Allah tuan-tuan. Kenapa boleh berani macam tu? Sebab ada Allah kan? Anda ruqyah diri sendirilah. Habis Ustaz benda-benda tu Ustaz macam mana Ustaz? Macam mana ni? Ya, sebab ditakut-takutkan. Sebab itu kena belajar, ambil balik nama itu Allah. Tanam balik dalam hati ni. Kuatkan hati dengan Allah. Allah. Tak dapat,
sebut lagi. Sebab tu sebut banyak kali Allah. Allah. Afdal zikru. Susah Ustaz. Sebab tu kena nafi. Sebab apa sebut Allah tak jadi? Sebab tak nafi. Bila sebut Allah, ada duit. Sebut Allah, ada isteri. Sebut Allah, ada anak. Sebut Allah, macam-macam kuasa. Sebut Allah, takut isteri. Takut duakan isteri. Tak takut duakan Allah. Sebut Allah, takut diduakan Ustaz. Saya tak sanggup diduakan. Lah. Apa hal kamu? Nampak? Haza min fa'li Rabbi. Surah An-Naml ayat 40. Haza, ini. Itu daripada Nabi Sulaiman AS. Ini semua kegunaan pada Allah. Sebab itu, datangnya kalimah nafi isbat. Ini baru kita faham. Yang menguatkan hati juga dengan afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah ada di mana-mana. Itu ayat tu tergantung tu Puan Rosmawati Sengari. Allah wujud bila bil makan. Di mana-mana tu masih ada macam ada tempat. Ghairil makan, tanpa tempat. Meliputi segala-galanya. Tu ya. Kalau di mana-mana itu maksudnya di tempat-tempat. Dalam perasaan akidah, mana tu merujuk pada tempat. Allah tidak bertempat. Kuasanya, ya. Di sini ada kuasa Allah, di sini ada. Tapi bila kita merujuk kepada kekuasaan yang utama, wujud bila bil makan, wujud tanpa tempat. Dia macam begini tuan-tuan. Tamsilnya begini. Udara tuan-tuan. Udara. Adakah kita kata udara di mana-mana ataupun meliputi segala-gala? Kalau di mana-mana tu dia macam berjuzuk. Tapi kalau semua ni udara, anda nak cakap apa? Itu bukan di mana-mana, itu segala-galanya. Jadi Allah is everything. Allah segala-galanya. Meliputi semuanya. Itu cakap macam tu. Meliputi segala-galanya. Dan bila kata yang Allah di hati tu Ustaz, di tempat ke? Hati pun sebenarnya tak bertempat. Ini dipanggil transit sebagai syariat. Ya kalau Allah tidak di hati, nak berbuat apa kat hati? Dunia. Sebutlah Allah di hati. Tu maksudnya kuasa Allah tu. Biar kita dekat dengan Allah. Allah kat mana? Allah di hati. Jawab gitu. Tapi tidak bermakna tempat. Sebab hati pun, hati bedah jantung. Qalb itu merujuk kepada roh. Roh itu adakah bertempat? Tidak. Anda kena fahamlah macam tu ya. Meliputi segala-galanya. Dan lebih tepat bahasanya itu adalah wujud bila bil makan. Wujud tanpa tempat. Dan macam mana nak pakai dalam kehidupan kita? Maknanya fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dalam suratul Baqarah 115. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadap, maka di situlah kekuasaan Allah. Di situlah tempat yang Allah ridha. Maknanya tuan-tuan, bila kata kita merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemanapun kamu pergi, aku bersama kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum. Suami pun tak boleh pergi mana-mana dengan kita. Isteri pun tak boleh pergi mana-mana dengan kita. Anak pun tak boleh pergi mana-mana dengan kita. Sesiapa pun tak boleh sesetia Allah yang sentiasa berada dengan kita. Nampak? Ini kaedah dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Sejak ikut kelas Ustaz, penyakit anxiety saya mula fikir negatif, muka makin pulih. Alhamdulillah. Ramai ni setengah. Bagus. Siapa yang ada feedback tu boleh tulis insyaAllah. Supaya ramai lagi yang dapat manfaat. Biar ramai lagi dapat manfaat. Sebab mencari, tuan-tuan, nak menyelesaikan masalah perasaan roh ni bukan dengan pil. Bukan dengan pil, tuan-tuan. Dan bukan dengan sekadar kata-kata semangat. Anda kena ingat, anda kena pergi titik mula di mana anda bermula.
Begitu ya Ustaz. Di mana saya bermula? Di jiwa lah. Bermula dengan jiwa. Tapi ada apa kat jiwa tu? Ikutlah pengajian ni. Ikutlah insya-Allah. Ada sampai masa Allah bagi, Allah bagilah. Kalau tak bagi, ikut lagi. Itu nama rezeki masing-masing. Jadi sedang jemaah yang menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jelas? Baik, berbalik tadi. Bila sebut bermula menguat kalam. Adakah kalam? Kalam itu kalimah. Kalam lah. Satu, Allah yang bersumber daripada huruf alif, lam, ha, huruf digabungkan jadi kalimah. Kalimah itu gabungan beberapa huruf. Maka jadilah kalimah. Dan kalimah ni kita berbahaskan yang boleh nampak lah. Sebab ada kalimah yang tidak nampak. Ataupun kata-kata lisan yang tidak nampak. Contoh tanda-tanda. Petanda-petanda itu pun memberi kalimah juga. Contoh, bulat, no entry. Walaupun tak tulis no entry, merah, palang putih tengah. Simbol kan? Tapi ada kata tak kat situ? Ada, tapi ada tulisan? Tak ada. Okey, gambar tengkorak, telang dua. Apa tandanya? Kau nak mati? Tu ya ada. Kau nak mampus? Letak tengah-tengah tu, lepas tu nak gambar current sikit. Kau try lah masuk dalam tu. Walaupun dia tak tulis, jangan masuk nanti kau mati, kena current, genjat mati kau katanya. Panjang sangat. Buat gambar tengkorak, habis itu. Gambar tengkorak, letak dekat tong, tempel. Kena cuba-cuba dulu. Ni apa mana tengkorak ni ya? Tak ada tulisan ni, kita cubalah dulu. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Habis tuan. Matilah kita. Sidang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Khair. Clear? Jelas? Okey. Baik. Bila sebut tetapi tidak datang dengan hati, itu datangnya penafian. La mat tazim. Jadi sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala, ini nanti kita sambung nanti perbahasan ini. Khair. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Alhamdulillah. Mohon petunjuk Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita dah faham penguat jiwa kita. Allahumma salli ala. Penguat jiwa. Penguat jiwa. Tuan penguat jiwa. Ni kan penguat jiwa juga, jangan macam-macam pula. Apa dia? Awaklah penguat jiwa saya. Punggah katanya. Alai, dia nak juga dengan baleman. Jangan bubuh baleman lah, baleman, jemah, jijah. Itu semua pelemah jiwa. Pelemah jiwa. Penguat jiwa itu bermulanya itu dipanggil kalimah ataupun ismul azim, Allah. Suka tak suka, faham tak faham, anda kena terima ini punya kenyataan, ini kebenaran. Ini dalil yang kita dah sentuh tadi, itulah suratul Baqarah. Ini saya dah sentuh dalam kitab Hakikat Kehidupan ni. Cuma malam ni ada gabungan balik, perbincangannya balik. Yang ni wa'allama Adamal asma'a kullaha. Asma'a kullaha. Bila kata asma'a kullaha, dia ada kaitan dengan, kalau kita lihat kepada surah Al-Alaq, inilah Iqra' bismi rabb. Bismi rabb itu, ni saya susun ni. Itulah bismillah. Kan? Jumpa tak Allah itu kalimah itu? Jumpa. Baik, bila kata bermula Allah itu, ini ismi, nama. Isim ni. Masmuka, bahasa Arab. Ismi Faridul Firdaus. Ismi Farid Abu Aulia. Nampak? Ismi asma, jamak. Okey. Jadi kuatnya jiwa hidup tu dengan Allah.
Tak, sebut tak kuat-kuat sebab anda tidak nafikan. Ketika ada sebut Allah, anda menyekutukan ya Rabbi. Ini yang kita ni. Anda sebut Allah, anda menyekutukan lagi syirik. Macam mana? Sebut Allah, ingat duit. Sebut Allah, abang Leman. Macam mana? Sebut Allah, jijah. Tak berani jijah. Janganlah. Aku tak beranilah nak duakan jijah ni. Sebut Allah tapi ingat orang. Sebut Allah. Ini yang salah. Sebab tu kita kena perbetulkan balik. Ingat Allah. Bukan sebut Allah. Ingat. Maka macam mana nak ingat? Itu mestilah dibangunkan kembali dengan kalimah atau kalam nafi. La ilaha illallah. Jadi sebenarnya masih memuliakan Allah SWT. Sebab tu doa, kalau kata berdoa itu dengan bermula Allah, kan puji tu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu maknanya penuhkan hatilah. Tak bolehlah kesedihan duduk hati, tak bolehlah. Sedih bubuhlah kat perasaan. Biarlah perasaan je yang sedih, hati janganlah. Hati penuhkan dengan Allah lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam mana tu? Pujilah Allah. Macam mana nak puji itu? Lihatlah kebesaran Allah. Berbaliklah dengan Allah jadikan malaikat jin, seluruh kejadian makhluk, haiwan, tumbuhan, semua ini kalau dalil malaikat ada surah ayat Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tasbih nahnu nusabbih. Bila tasbih subhanallah. Manusia dia bukan kata melepasi, dia mengungguli. Keutamaan manusia itu takbir. Sebab tu mula-mula tu dengan ilana rabbana anta maulana, subhanallah, Allahu akbar. Tasbih dan takbir. Takbir, tasbih, tahmid, takbir. Tak maaf. Kesimpulan tu. Jadi keutamaan yang besar tu takbir. Mereka tasbih. Dia permulaan. Tasbih, tahmid, takbir. Susunannya. Manusia itu takbir. Tapi tiga-tiga lah kita menguasai tiga-tiga lah. Tasbih, tahmid, takbir. Cuma takbir itu meliputilah takbir. Sebab tu Allahu Akbar. Dalam solat jadi rukun qauli, lafaz takbir. Jangan tak sebut tak. Kalau tak sebut tak sah solat. Rukun tu qauli. Allahu Akbar. Malaikat sebut ke manusia sebut tu? Manusialah. Allahu Akbar. Takbir raya. Allahu Akbar. Takbir raya. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Bismillahi Allahu Akbar.
Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Macam mana nak musnahkan abang leman? Janganlah musnahkan abang leman. Allah tak suka. La tufsidu fil ard. Tanggalkanlah nama. Jangan lihat abang leman itu dengan abang leman. Lihatlah abang leman itu dengan Allah. Apa macam mana nak tengok abang leman dengan Allah? Lihatlah apa yang nak sangat dengan abang leman tu. Apa yang nak sangat dengan abang leman? Saya nakkan kasih sayang abang leman. Nak abang leman ke nak kasih sayang? Nak kasih sayang abang leman. Kasih sayang Allah pada abang leman. Musnahlah abang leman itu. Jangan pula dikatuknya abang leman tu. Itu mengaji sesat tu. Ngaji-ngaji lisanul haq hakikat kehidupan. Saya tak perlukan suami lagi. Amboi. Mana-mana ajaran yang ikutnya. Kita makin kuat lagi, makin sayang, makin rapat lagi ada. Sebab apa? Nak menjaga kasih sayang Allah dengan menjaga abang leman. Nak menjaga kasih sayang Allah dengan menjaga si jijah dan jemah. Dua. Jijah, jemah, tambahlah dua lagi. Komplitkan dia 4. Habis cerita. Alhamdulillah. Kan? Itu cara dia. Tasbih malaikat. Yang ni, makhluk yang lain, itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbih. Tasbih lagi. Sama. Jin. Makhluk lain. Haiwan, tumbuhan. Tasbih. Jadi manusia kenalah mengungguli semuanya. Tahmid dan takbir. Itulah. Bermula dengan Allah. Bila kata takbir, itu bermula dengan nama Allah. Allahu Akbar. Inilah Allahu Akbar. Inilah penguat jiwa. Bila kata Allahu Akbar bermaksud, tiada kuasa melainkan Allah berkuasa. Maka nanti kita akan sambung perbincangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuma dalam perbahasan ini tuan-tuan, saya nak perbahaskan terus dalam kehidupan. Kehidupannya, sebab ada perbahasan yang dia akan bahaskan satu-satu tentang penggunaan-penggunaan ni. Kita terus bahas dalam kehidupan, kesan dia. Sebab itu yang kita nak gunakan insya-Allah. Itu je kita. Sebab tu mulut ni tak boleh guna 3 perkara ni sebenarnya. Takbir, tasbih, tahmid, takbir. 3 je. 3 ni je. Tak ada benda lain. Habis Ustaz yang cakap banyak-banyak ni, itu Allah bagi bercakap. Cakaplah, Allah dah bagi. Tapi ingat, dalam semua percakapan kita, kalau ikutkan kaedah ini, dia mesti berbalik kepada antara 3 cabang ini. Sama ada tasbih, tahmid, atau takbir. Dia mesti balik antara cabang-cabang 3 ni. Kalau ikutkan. Kalau tak balik pada 3 cabang tu, makanya larahlah. Tapi dalam peralihan bahasa lah. Tasbih, alih bahasa. Tahmid, alih bahasa. Takbir, alih bahasa kepada percakapan yang kita boleh nampak dalam harian. Sebenarnya itu menjurus kepada 3 tadi. Takbir, tahmid, tasbih, tahmid, takbir. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Okey. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat dulu malam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Itu dia. Boleh? Jadi mulai malam ni insya-Allah kuatkan jiwa dengan sebut Allah, Allah, Allah. Sambunglah sikit tuan-tuan. Allah. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan?
Tiada Allah kan? Sebab tu yang berselawat ada tak zikirnya? Ada sebut Allah, ada tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah gabung dah tu. Kemudian nak menjiwai, nak meresapi itu dia kena menafikan. Nafi isbat itu nanti kita sambung dalam perbahasan yang akan datang. Khair. Alhamdulillah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Teruskan sebab Allah. Perbanyakkan kalimatullah. Ini satu testimoni juga yang inbox saya. Yang apa? Retitan. Saya sini cakap apa-apa bagi tahu. Yang saya kata yang dapat inbox yang marah tu kan. Tu. Kali ini dia Alhamdulillah Allah bantu dia kekuatan dengan La ilaha illallah. Sebut 3 kali tu menggigil badan, mata menggigil, lepas tu muntah keluar. Sekarang ni rasa lega kata Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rasa lega Ustaz. Lega sangat. Alhamdulillah syukurlah hazam min fali rabbi. Ini semua kena teruskan. Pagar diri dengan La ilaha illallah. Dan anda pun kena pagar diri dengan La ilaha illallah. Tiada ada kuasa lain boleh masuk dalam badan malaikat. Hanya kuasa Allah. Tak ada kuasa lain lah. Tak ada gunjurawa, kuntilanak apa datang. Tak ada. No way. No entry. Prohibited. Lain tak ada kuasa keluar. Selain daripada kuasa Allah, sila keluar. Itu je. Kuasa Allah je duduk dalam badan. Selain tu keluar. Dan tak ada kuasa pun kamu duduk dalam badan aku. Yang mana-mana ada tu, sebut. Agak-agak tak sedar, tampar kuat sikit. Bagi sedar sikit. Ustaz, hampir tak sedar dah. Ambil tangan, pang sekali. Allah. Kuat balik. Buat lagi. Berkali-kali. Sehinggalah Allah bagi kekuatan tu. Sebab kita juga yang buka akses tu. Sebab kita lara, kita lalai, kita leka, kita alpa. Jadi pintu terbuka. Bila pintu terbuka, pintu sedih masuk, pintu kecewa, pintu cinta dunia. Banyak jalan-jalan untuk kuasa-kuasa yang tidak diiktiraf ini masuk dalam badan kita. Sebab tu kita tak berkuasa. Apabila ada kuasa lain masuk dalam badan kita, sepatutnya tak ada kuasa lain. Tapi kerana kejahilan kita, sebab tu kita tidak berkuasa. Kita jadi lemah, tidak kuat tuan-tuan. Jiwa kita tidak kuat. Keluarkan benda-benda macam tu. InsyaAllah. Khair. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni, Allah berkati kita semua. Saya mohon maaf di atas segala ketelanjuran kata, kasar kata, kurang bicara, kurang dalam penyampaian, kelemahan sana sini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ini. InsyaAllah ketemu lagi kita pada siri yang akan datang. Teruskan istiqamah. Mohon dengan Allah tetapkan hati kita untuk terus dalam jalan ketaatan. Khair. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr.